Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan baca hadis yang ke-771. Hadis 771. An Mujahid qala yukrahu an yuhidda ar-rajul ila akhihi an-nadhar aw yutbi'ahu basarahu idha walla aw yas'alah min aina ji'ta wa aina tadhhab. Diriwayatkan daripada Mujahid, ia berkata, ini riwayat daripada Mujahid, beliau berkata, tidak disukai seseorang menatap tajam terhadap saudaranya atau menajamkan pandangan matanya dengan mengikuti pemergian saudaranya, ataupun dia bertanya kepada saudaranya, dari mana engkau atau ke mana engkau. Baik, hadis ini dari segi statusnya, dari sudut takhrijnya, hadis ini adalah dhaif. Sebab dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang telah dihukumkan dhaif oleh ulama. Nama perawi ini Al-Laits. Dia disebut oleh ulama sebagai perawi dhaif. Itu dari sudut riwayatnya. Cumanya dari sudut makna, ulama terima. Sebab makna hadis ini dia ada bersesuaian dengan hadis-hadis lain, khususnya dari sudut bagaimana kita hendak melayan ataupun menyikapi bila kita bertemu seseorang, ataupun seseorang bertemu dengan kita ataupun bertandan, kita atau bertandan di rumah kita, dia menjadi tetamu kita. Jadi bagaimana sepatut kita buat? Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bila kita bertemu seseorang ataupun bertemu secara kita kata hanya berselisih lah. Bertemu tu bukan kata berhenti bercakap panjang tu, tidak. Boleh jadi bertemu hanya sekadar pertemuan yang tidak dirancang, ataupun mungkin berselisih saja. Tiba-tiba kita lihat dia dengan pandangan yang tajam, melihat dia dengan pandangan yang tajam. Bahkan kita lamalah kita lihat pada dia, seolah-olah mata kita mengekori pergerakan dia tu. Itu satu perkara yang tidak patut. Jadi perkara-perkara gini mengikut ulama, dia bergantung kepada budaya masyarakat atau bangsa. Mungkin setengah-setengah tempat kalau kita kelih gitu, itu tak ada masalah pun. Boleh jadi, tetapi setengah-setengah tempat, setengah-setengah budaya sesuatu bangsa itu, dia tidak suka begitu. Jadi di sini Nabi SAW mengajar kita kena tahulah bagaimana budaya masyarakat setempat. Bila kita pergi ke satu-satu tempat, kita kena tahu budaya masyarakat itu, supaya tindakan kita tu tidak dianggap serong, tidak dipandang serong, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Itu termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Ataupun bila seseorang datang ke rumah kita sebagai tetamu, kita tanya dia, datang daripada mana? Ataupun kita tanya selepas ni nak pergi ke mana? Mungkin tidak sesuai bagi setengah bangsa. Memanglah dalam bagi setengah-setengah sahabat kita yang belajar di beberapa tempat lah di dunia ni, kita kata dah, di Mesir, kita kata di Timur Tengah, mungkin di sebelah kita kata di barat, dia ada perbezaan itu. Jadi kena tahu, kena tahu.
Sebabnya begini, saya pernah jumpa seorang ini, dia orang Amerika lah, dia orang Islam juga. Dia tinggal di sini pun agak lama juga. Dia pernah sebut, dia kata kalau di tempat dia, saya tak ingat dia di kawasan mana, di Amerika lah, di US. Cuma saya tak ingat dia di kasih mana. Dia kata memang masyarakat kampung dia satu perkara yang tidak menyenangi lah kalau kita pergi menjadi tetamu di rumah seorang, tiba-tiba orang tu tanya daripada mana, mari. Jadi masyarakat tempat dia tu dia tak suka begitu. Tanya pula nak pergi ke mana, seolah-olah macam satu siasatan pula. Jadi setengah-setengah bahasa tak suka begitu. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW ni adalah keadaan yang merupakan kebiasaan. Kalau di tanah Arab, mungkin di Mekah, di Madinah, mungkin satu ketika dia tak suka begitu. Jadi kita kena tahu apa tujuannya. Tujuannya supaya kehadiran kita itu menyenangkan, kita kata tuan rumah, ataupun perjumpaan kita dengan kawan kita itu menimbulkan kemesraan. Tidak semakin jauh, hati jadi semakin tak suka, semakin benci, bahkan timbul perasaan kalau tak jumpa lagi baik, anak elak daripada berlaku itu. Jadi hadis ini sebenarnya dalam proses Nabi SAW membentuk masyarakat sahabat supaya mereka ni mempunyai nilai budi yang tinggi. Sebab itu merupakan syiar orang Islam yang perlu kita tahulah. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni, kita tetap kita kena berilmu pengetahuan. Sekurang-kurangnya ilmu berkait dengan keadaan setempat itu. Kalau di Malaysia kita pun begitu. Misalnya, ini sebagai contoh lah, sebagai contoh. Dia ada satu keluarga di Kota Baru ni. Dia berkahwin, anak dia tu berkahwin dengan kawasan pendalaman. Tapi pendalaman pun pada waktu itu nak pergi ke kawasan itu tak ada jalan darat, mesti guna jalan sungai lah. Tak apalah, cuma saya nak sebutnya. Tapi perkara ni tidak jadi isu, cumanya terkejut lah bila pergi urusan perkahwinan tu. Oleh kerana jauh, tak sempat nak balik hari yang sama, kena balik besok hari. Jadi besok hari tu sarapan pagi besok tu, Kelantan kata pagi buta lagi makan pisang. Dia sedia pisang, air kopi dengan pisang. Jadi setengah-setengah tempat tu, rupanya tempat tu biasa begitu. Biasa begitu. Dia kawasan pendalaman. Yang mana dulu sahabat saya pernah tinggal di situ. Memang pada waktu tu dia tidak ada lagi jalan darat di kawasan betul-betul kawasan pendalaman. Cuma sekarang ini adalah dibuat jambatan merentangi Sungai Kelantan di bahagian pendalaman. Tapi sebelum itu, jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi akhir sekali ialah sebab bila kata rombongan dia ramai yang pergi untuk urusan perkahwinan itu, nyadalah pihak-pihak tertentu yang menimbulkan rasa tak puas hati. Tapi sebenarnya perkara, jadi itu satu kesilapan. Sepatutnya kena ra'i tetamu ni, kena tahu bagaimana kedudukan tetamu. Jadi perkara itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebab itulah Nabi SAW dalam banyak hadis kita jumpa, bila Nabi hantar sahabat dia untuk berdakwah di satu-satu kawasan yang jauh lah daripada Madinah, Nabi SAW akan tanya sahabat dia bagaimana budaya kehidupan masyarakat di sini, dari segi cara bercakap, makan minumnya macam mana, apakah budaya itu ada perbezaan dengan kita. Kalau perbezaan, kena sebutlah sudut-sudut perbezaan, supaya da'i kerajaan di Madinah ni bila pergi ke kawasan-kawasan perkampungan tu, dia panggil kawasan Badawa, mereka tidak tersalah langkah. Kalau tidak di hadrat, muqaddimah lagi sudah ditolak. Masuk kampung dia sebagai pendakwah tu sudah nampak ganjil. Dibimbangi begitu. Saya pernah pergi, ni saya nak cerita hadis ni, nak contoh betul ya apa yang disebut oleh Nabi ni. Saya pernah pergi sekali tu saja, saya perginya atas dasar permintaan sahabat, dan kita pergi atas nama rombongan dakwah lah. Ni di kawasan pendalaman Sabah. Mana kalau kita pergi tu nak balik semula ke dia punya tempat center kita ni, memang tak boleh balik hari yang sama. Yang saya nak sebutnya adalah bila kita sampai tu, yang sambut kita tu anjing 5 ekor. Anjing 5 ekor. Besar-besar pula tu.
Kita tengok pun takut. Rumah kita kambing pun tak ada, usah anjing. Jadi adalah beberapa orang tu dia jadi nampak ketakutan, sehingga dia lari pergi ke belakang. Tapi alhamdulillah lah, ialah sebab tu kalau kita belajar hadis secara sistematik bagaimana cara hidup sahabat, insya-Allah kita tidak nampak terlalu ganjil perkara itu. Tetapi orang yang sudah biasa, sudah tahu maklumat tentang masyarakat itu perkara biasa. Anjing itu pun tak sentuh pun kita, cuma dia datang dekat tu, dia macam sambut kita lah. Selepas itu barulah dia punya ketua rumah panjang tu datang. Jadi perkara-perkara gitu kalau kita tidak tahu, bahaya tu. Walaupun kita nampak kecil saja, tapi dia boleh menjarakkan hati. Bahkan kalau kita tengok beberapa Kristian diberi taklimat lah kepada saya selepas daripada itu. Cuma dia silap, dia tidak bagi taklimat awal. Dia kata sebenarnya orang Kristian bila dia mari, bila dia nampak anjing tu dia peluk anjing. Bila dia peluk anjing, maknanya sudah berlaku satu interaksi secara hati lah dengan masyarakat situ. Jadi masyarakat tengok, tak jauh kita dengan dia, makna banyak persamaan. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kita ni sebagai orang Islam ni, termasuk dalam sunnah Nabi, kita kena tahu aspek persamaan itu, dan kita kena banyak tumpu pada persamaan itu. Ni jangan kita cari perbezaan sahaja, dia boleh menyebabkan jadi permusuhan, perbalahan, tidak senati. Itu kaedah pendekatan yang digunakan oleh Nabi dalam konteks dakwah ataupun dalam konteks nak menyemarakkan perasaan mahabbah sesama Islam. Dan ini sangat penting. Ini antara kekurangan orang Melayu kita ni, hubungan dengan masyarakat lain tu, anda tengok mana tidak ada kemahiran. Setengah-setengah tempat tu tidak ada kemahiran. Bagaimana nak bergaul dengan bangsa lain, tidak ada kemahiran. Boleh jadi faktor kerana di kawasan dia tu masyarakat tu, percampuran masyarakat tu mungkin statistik. Kalau di Kelantan ni, bangsa selain pada bangsa Melayu tak sampai 5% kalau di Kelantan, sebab dia 95% lebih. Jadi masyarakat Kelantan bagi saya dia agak kaget sikit kalau nak bergaul dengan masyarakat bangsa lain yang tidak Islam. Itu masalah. Tapi kalau di Madinah tidak, masyarakat majmuk. Di sinilah Nabi sebut, bila kita berada masyarakat majmuk, kita wajib tahu tu keadaan apa yang sensitif pada bangsa ni, apa yang tidak, kena tahu. Kalau tidak, dia akan rosak hubungan itu. Walaupun nampak duduk satu tempat, tapi sebenarnya hati tak pernah pun berlaku, orang panggil musahabah, persahabatan, tidak terjalin. Sebab apa? Setengah tu nak bercakap bangsa dengan bahasa ni pun dia tak tahu, bahasa kebahasaan pun tak tahu setengah tu. Itu perkara yang boleh merenggangkan hubungan. Saya sebut tu bukan apa, kerana dalam kitab ni sebenarnya dia, kalau dalam syarah tu disenaraikan hadis ni oleh setengah ulama. Hadis ni sebenarnya disenaraikan oleh ulama, diletak di bawah tajuk ni orang panggil kontrak sosial sekarang. Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh agama kita untuk merapatkan hubungan di antara satu-satu bangsa bila masyarakat itu majmuk. Ini antara hadis. Baik. Seterusnya hadis yang ke-772. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah faqala irkabha faqala innaha badanah qala irkabha qala innaha badanah qala irkabha qala fa innaha yad badanah qala irkabha wailak. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah melihat seseorang menghalau unta betina. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, tungganglah unta itu. Kenapa kamu halau dia? Halau ni maksudnya unta itu bergerak di hadapan, dia bergerak, dia berada di belakang. Dia tidak naik unta itu, dia tidak tunggang unta itu. Maka Nabi kata kepada dia, tungganglah unta itu. Orang itu pun berkata, ia adalah unta betina. Nabi SAW berkata, tunggangilah ia. Orang itu berkata lagi, itu adalah unta betina. Maka Nabi SAW berkata untuk kali ketiga kepada orang ini, tunggangilah ia. Maka orang itu berkata lagi, itu adalah unta betina. Lalu Nabi SAW, tunggangilah ia. Apa kamu?
Soalan Nabi kata begitu. Baik, apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis? Dan Imam Bukhari rahimahullah letak hadis ini di bawah tajuk, bolehkah kita sebut bahasa wailak? Bila sampai 3 kali Nabi suruh lelaki ni naik, tiba-tiba lelaki ni tak mau naik unta ni. Bahkan dia katanya unta betina, seolah unta betina ni tak boleh naik lah, tidak boleh dijadikan binatang tunggangan, seolah-olahnya begitu. Nabi kata naik lah, tunggang lah. Tapi dia kata itu unta betina sampai 3 kali. Kemudian Nabi kata kepada dia, wailak. Wailak ni hadirat boleh kita terjemuh 2. Kalau di sini dia terjemuh dengan terjemahan yang takbih, kalimatut takbih, celaka engkau, itu boleh. Wailul lil mutaffifin misalnya, celaka orang yang mengurangkan timbangan. Bila dia sukat, bila dia menimbang barang, dia akan kurangkan. Dia akan kurangkan dengan maksudnya berlaku penipuan di situ. Mungkin tak nampak. Dia sekarang ni dia punya apa, kita kata alat penimbang itu, dia boleh adjust tu. Dia boleh adjust. Mungkin 1-2 dia punya jarum dia boleh adjust tu. Tu bayang kalau dia buat begitu, dia boleh ubah, menyebabkan akan berlaku pengurangan. Bila dia timbang jadi kurang, jadi lebih kepada dia. Dalam ayat tu kata wail ni biasanya ulama semua celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Baik, apakah di sini kita nak terjemah begitu? Wailah dengan erti celakalah. Di sini ulama kata, ulama berbeza pandangan. Ada sesengah ulama mengatakan boleh kita terjemah celakalah. Celakalah di sini dia bermaksud seperti terjemah yang kedua. Ada setengah ulama tidak. Dia kata kita terjemah dengan wail ni maknanya kalimatut takbih, kita terjemah, hei apa kamu ni, tak berguna betul kamu ni. Tunggangilah unta itu, walaupun dia unta betina, unta jantan ni sama saja kegunaan dia. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW sebut ni sebagai kadang-kadang dalam keadaan yang sesuai, situasi yang sesuai, boleh kita guna bahasa yang kasar pada orang yang terlalu degil. Boleh. Ini kesimpulan hadis. Misalnya kita ni sebagai pemimpin, kita sebagai ketua, kita ni sebagai ayah, kita ni sebagai ibu, tiba-tiba bila orang bawah kita tu kita kata degil, tak mau ikut perintah bos dia ni, boleh kita guna bahasa yang agak kasar, tetapi kena jaga disiplin dia. Kalau tidak berdosa, tak kiralah dia anggota polis ke anggota tentera, kalau sampai kita kutuk menjatuhkan maruah dia, semua ulama kata berdosa. Tetapi kalau guna bahasa dengan suara yang kuat, sekadar itu, kalau dalam tentera, dalam itu ulama kata tak apa. Sebab apa? Sebab dalam, kalau kita tengok Nabi sendiri pun, ketika Nabi ni dalam konteks tentera, Nabi nak latih supaya perbetulkan barisan, Nabi guna bahasa yang tegas. Bahkan Nabi berjalan daripada setiap orang tentera tu dengan bawa satu kayu, dahan kayu. Kalau ada sahabat tu berbaris tu, mana tidak betul lah, misalnya tubuh dia ke hadapan, Nabi akan cucuk dengan kayu tu. Ada sahabat kata sakit lah, pernah kena di perut tu sakit, dia kata. Maknanya pada Nabi tidak begitu sifat dia. Dalam keadaan-keadaan yang sesuai, dan sekadar itu tidak menjadi masalah. Yang ni pun begitulah juga. Sebab dia tentera dengan polis, dia perlu disiplin yang lain. Dia tidak boleh sama dengan kita kata bos dengan majikan di syarikat-syarikat, tidak begitu. Lain ni disiplin tentera lain, pakaian dia pun lain. Tetapi janganlah perkataan itu bersifat mencela. Kamu ni bodoh lebih pada kambing macam pernah hari dia tu. Nah, misalnya kamu ni lebih hina pada anjing. Tak bertuah lah bapak kamu, tak bertuah lah ibu kamu melahirkan. Kalau kata begitu berdosa atau haram. Tak kira siapa. Nasiblah ibu kamu dapat anak macam ni. Dia kata kepada orang bawah dia misalnya. Itu tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Bahkan ada hadis Nabi larang kita kutuk seseorang dengan menyebut nama ibu bapa. Tak boleh. Sekadar ini boleh. Jadi Imam Bukhari buat tajuk sekadar kita kata wailak, bayangkan dia tak dengar, dia tidak boleh patuh kata-kata Nabi.
Dia kata tu unta betina. Nabi kata naiklah. Kenapa kamu berjalan, kamu biarkan dia pergi ke hadapan? Kamu tungganglah unta tu, kamu pun jadi tidak letih. Dia kata tak boleh, itu unta betina. Sampai 3 kali. Tu nak kali keempat Nabi kata naiklah, tunggangilah unta tu. Wailak. Wailak ni kalau kita nak terjemah yang pertama, celaka engkau. Celaka tu maksudnya tak dengar kata-kata aku, tak patuh kata-kata aku. Celaka kamu. Celaka apa maksud? Maksudnya kamu akan mendapat, kalau kamu tak bertaubat, kamu akan mendapat kesan yang buruk di hari akhirat. Itu makna yang pertama dalam hadis. Makna yang kedua, makna Nabi guna bahasa kasar. Nabi tidak maksud celaka lah, tapi maksudnya kalau bahasa kita, tolumun. Tolumun. Apa jadi degil sangat ni? Asal kata-kata tu menunjukkan marah. Tapi bukanlah marah sampai timbul dendam, tidak. Dan bukan marah tu dalam kerana agama tu, tidak. Ni dalam kehidupan biasa. Begitu. Maknanya boleh lah. Saya sebut di sini, saya sebut ni sebab di sini dia tidak sebut, sebab kitab ni bukan syarah secara detail. Dia perlu kita tahu. Bila kita faham cara kehidupan, sebab Nabi ni dia bawa kepada kita cara kehidupan yang biasa, bukan yang luar biasa. Maknanya seorang ibu bila dia marah guna bahasa yang agak kasar lah, tidak jadi masalah, biasa tu. Guna suara yang kuat, tu degil kamu ni, tolol tu. Tu sekadar tu tak apa lagi. Tapi jangan dia guna kata-kata misalnya menatang babi ni, tu dah. Waktu bahasa Kelantan tu, kalau bahasa Kelantan dia bunyi gitulah. Saya pernah dengar hadirat, terkejut saya. Saya boleh hidup situ sebulan lebih, tak sampai 2 bulan. Saya pernah menyewa di satu tempat ni, kawasan ni bukan pendalaman sangat, cuma pinggir bandar. Saya pun tak tahulah macam mana jiran saya tu. Terus dia baik dengan saya, cuma waktu pagi sebab dia anak ramai juga. Dia nak kerah, dia nak supaya anak dia bersiap awal. Dia guna bahasa, kalau saya nak sebut lah, antara je lah. Ni hak ringan, ni bahasa Kelantan. Sebab saya nak ubah bahasa tu payah. Dia kata menata bewok ni, dia kata. Dia panggil biawak kan dia. Saya dengar, saya kata biar betul mak dia ni dah. Menata biawak ni, biawak dia sebut. Bukan kata menata saja dia. Waktu banyaklah kata-kata yang kita pun jadi ini kepala. Saya kata ni kalau sampai tahap ni termasuk dalam larangan Nabi dah ni. Jangan sampai ke situ. Cuma kalau sekadar kata tolol kamu ni, tak dengar kata degil apa ni perangai begini, guna bahasa pun, suara pun nyaring, tu tidak menjadi masalah. Sekali-sekala. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok hadis ni, dia nampak bercanggah sifat Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis, dalam kitab ni juga, kitab jilid pertama ni, jilid kedua, dalam jilid pertama Imam Bukhari kemukakan hadis. Nabi kata, Nabi mohon kepada Allah, mana-mana sahabat-sahabatku, orang-orang yang aku doa keburukan, mana orang Islam dia ni, yang mana sebenarnya dia tak sampailah ke peringkat di doa keburukan, maka doa keburukan aku itu Allah doa kepada Allah supaya Allah tukar menjadi kebaikan. Mana setiap kata-kata aku yang berbentuk doa keburukan kepada orang tertentu yang mana dia tak bersalah sebenarnya, maka Nabi minta supaya Allah tukar kata-kata itu menjadi doa kebaikan. Itu hadis sahih. Baik, apa kesimpulan daripada hadis-hadis seumpama itu? Ini lebih bagi pada anak kita ni. Jadi para ulama menyebut kalau kita tersilap, kita sebagai ibu bapa ni hadirat, mesti ada kita bercakap kasar, tersalah bahasa. Boleh hari kerana tak dapat nak kawal perasaan, sebut kata yang berbentuk, kita kata macam doa keburukan kepada anak. Tolu, acak kali guna banyak sangat guna, bodoh misalnya. Pasal anak tak bertuah, dia kata misalnya. Ada kata begitu. Biasanya ibu bapa tu sendiri tidak terdidik dengan baik, boleh berlaku. Baik, kalau berlaku nak buat macam mana? Bagaimana kita nak proses perkara itu supaya jadi baik? Kita doa kepada Allah, ya Allah,
aku mohon maaf, aku telah doa keburukan kepada aku, engkau tukarlah jadi kebaikan. Itu termasuk dalam sunnah hadirat. Itu cara pendidikan yang Nabi ajar kepada kita. Sebab Allah ni dia tahu kelemahan kita. Mana ada hadirat manusia seperti kita tak pernah buat kesalahan. Tak ada. Mesti ada buat kesalahan. Kalau dia kata dia tak pernah buat kesalahan, itu saya ingat dia orang ada masalah tu. Boleh ada banyak orang putus tu. Nah, dia kata saya ni di kampung saya ni di Setia Alam ni, saya saja yang tidak pernah buat salah. Katakanlah dia sebut gitu, dia dakwa begitu. Kalau nak buat menantu tu tangguh dululah. Ya. Kalau nak buat menantu tangguh dulu. Kena semok takut ada masalah. Sebab tak mungkin manusia bercakap gitu. Bahkan kalau kita tengok ulama-ulama yang tulis kitab, dalam muqaddimah dia tak ada seorang pun ulama kata fakta-fakta dalam kitab ni, dalam kitab saya tulis tidak ada fakta yang salah, melainkan betul semuanya. Tak ada ulama sebut gitu. Bahkan boleh katakan semua ulama bila dalam muqaddimah mana-mana kitab yang ulama tulis, dia akan sebut ni setakat usaha saya sudah iltizam, saya dah usaha nak pastikan fakta itu betul. Kalau ada kesilapan, saya mengalu-ngalukan mana-mana pihak untuk membuat pembetulan, dan saya akan bertaubat dan saya akan buat perbetulan. Itu biasanya ulama kata begitu. Maknanya salah tu mesti berlaku. Jadi kalau salah, misalnya kita bercakap, kita doa pada anak murid kita, terasa hati lah setengah-setengah tu. Ada seorang guru Quran saya tidak mati dah dia. Bagus dia ni sebenarnya. Dia mengajar ni tak pernah pun ambil duit. Dia tak mahu yuran sebab dia kata dia sudah ada rezeki, Allah sudah buka rezeki. Hidup dia sudah cukup. Dia mengajar, rasa 70 tahun dia mengajar Quran. Dia mati pun umur 90 lebih. Saya ingat 70 tahun lebih. Saya belajar pun habis khatam 30 juzuk dengan dia. Belajar tajwid lah. Yang saya nak sebutnya, masalah dia ni bengkel telaja. Bahasa Kelantan bengkel, bengis lah. Kalau dia marah hadirat, kita ni rasa takut. Ada sekali tu terkejut saya bila ada sahabat kita juga baca salah. Dia kata macam mana? Dia kata kalau aku ajar kera reti lama. Bahasa dia kera. Orang Kelantan guna rai bukan ra. Kera tu. Maka kalau aku ajar beruk, aku ajar kera, reti lama dah faham. Maknanya mafhum mukhalafahnya kamu ni lebih teruk daripada kera. Tu dia kata, bukan main-main. Orang tua pun muka dia tua, jadi orang tua ni muda pada dia. Bahasa berat dia. Acak kali gitu. Tapi orang itu tak hormat pada dia. Sebab apa? Walaupun dia ada kekurangan, tapi jasa dia sangat banyak. Free ya dia. Bahkan biasa anak-anak murid dia bila habis khatam Quran ke buat makan, buatlah bawa macam hidangan pergi pada. Kalau bagi duit pun dia tak mahu. Sebab anak-anak dia pun sudah berjaya semuanya. Lepas universiti, doktor beberapa orang. Jadi tak ada masalah dia. Cuma ada kekurangan dia begitu. Orang-orang begini ada. Hatu Nabi sebutnya, untuk orang-orang begini dia ada jasa. Sebab sahabat Nabi ada yang kasar, bahasa kasar. Ulama kita pun ada. Misalnya seorang ulama mujtahid nama Ibn Hazm. Ni memang bahasa dia luar biasa, kasar ni. Sehingga kadang-kadang bila dia berdebat dengan seorang, kadang dia yakin dia benar, kadang-kadang dia kata ni bahasa jin otak berolak dia tu. Main-main dia kata begitu. Otak tak betul ni. Kalau kita kat jenis putus orang ni, tak sambung ni orang ni nak. Orang otak tak sambung. Main-main dia kata. Nak buat macam mana? Kelemah lah. Saya pernah tanya guru saya, macam mana ni ulama? Macam tak ada akhlak ni. Guru saya kata, itu surah pada Allah lah. Betul lah itu kelemahan dia. Memang ulama sebut. Tetapi jasa dia, dan dia tu tersenara sebagai mujtahid. Dia panggil Ibn Hazm. Saya baca kitab, sama ada kitab hadis ke, kitab fiqh lah banyaknya, mesti ada nama dia. Ulama-ulama hebat akan nakal ke pendapat dia. Cuma kelemahan dia tu. Jadi kalau kita perhatikan hadis Nabi ni, bagi orang-orang begini, kita kena berlapis dada lah. Kita tengok sisi baik dia. Cumanya bagi dia, bila dia sudah bercakap gitu, dia kena doa pada Allah. Orang-orang yang dia guna bahasa kasar, dia kata bahasa yang keji gitu, minta Allah tukar jadi doa kebaikan. Seperti mana Nabi SAW ajar kita. Ini cara agama nak latih kita supaya cuba minimumkan bercakap kasar itu.
Cuba urus kata-kata kita masa kita bercakap supaya tidak keluar kata-kata yang bersifat doa keburukan. Tidak boleh. Apatah lagi kalau ibu bapa. Sebab ibu bapa ni hadirat dia mustajab. Dalam hadis Nabi, doa ibu bapa ni mustajab. Sebab tu Nabi beri peringatan tegas, janganlah ibu bapa doa keburukan kepada anak dia. Bahaya sangat. Nabi guna istilah, dalam istilah hadis Nabi guna bahasa, kalaulah dia doa keburukan kepada anak dia, pada waktu tu terbuka pintu langit, diaminkan oleh malaikat. Nabi sebut begitu dalam hadis. Maknanya kena jagalah. Anak pun kena jagalah. Jangan buat satu menyebabkan ibu bapa termarah. Dia tahu dah ibu bapa dia tu jenis mulut huduh. Nah. Dia tahu dah ibu bapa tu jenis mulut laser, mulut tak ada insurans ni. Nah. Janganlah dia buat satu menyebabkan ibu bapa tu marah. Anak ni mana dari sisi anak pula dia kena jaga. Makna kedua pihak kena jaga. Tujuan Nabi sebut gini supaya hidup kita ni sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua di bawah bab inilah. Wa biqal hadatsni al-Miswar ibn Rifa'ah al-Qurazi qala sami'tu Ibn Abbas wa rajulun yas'aluhu فقال إني أكلت خبزا ولحما فقال أتوضأ فقال ويحك أتوضأ من الطيبات. Al-Miswar telah menceritakan, Al-Miswar bin Rifa'ah Al-Qurazi, mana Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Miswar bin Rifa'ah. Dia style baca hadis ni hadirat. Dia kalau kita baca hadis-hadis sanad yang lengkap ni, kita tidak terjemuh semua sanad. Bila kita baca ni style dia lah, style baca hadis dengan sanad lengkap ni, bila nak terjemuh kita tidak terjemuh semua. Kita kata begini, walaupun kita baca tu lengkap, kita kata Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada hak perawi yang paling dekat dengan Nabi, iaitu sahabat lah. Maknanya begini, Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Terus kita pergi pada perawi pertama, iaitu sahabat. Ada seorang lelaki tanya dia. Ni cerita Ibn Abbas, ni dia panggil asar sahabat. Ibn Abbas ni hadirat sepupu Nabi, dia antara sahabat yang paling alim lah. Orang panggil kalau dalam kitab dia panggil mahaguru sahabat. Khususnya dalam bab tafsir. Ibn Abbas ni sepupu Rasul. Dia ni antara sahabat yang kecil. Nabi wafat tu 15 tahun. Dia ni. Dia sebut dia ada seorang lelaki tanya dia. Dia kata, seorang lelaki tanya dia gini, inni akaltu khubza wa lahma fa hal atawadda. Dia kata, saya telah makan roti. Maknanya ketika dia makan roti itu dia dalam keadaan berwudu, dia ada wudu. Saya makan roti dan daging. Kalau mengikut syarah hadis, daging ni maksud dia gini, kita di sini panggil apa? Kalau dulu dia panggil sawit. Dalam bahasa Arab dia panggil sawit. Daging ni bubur, dia macam bubur, dia campurlah kacang dan dia ada daging. Ni antara bubur yang lazat lah, yang enak lah. Bubur tu dia agak pekat. Dia makan dengan roti, dia cicah roti lah. Tu. Jadi maknanya bahan asas dia roti yang digandum dengan daging. Apakah seseorang itu dia kena berwuduk? Haruskah? Atau jadi saya kena ambil wuduk semula kah? Apakah saya kena ambil wuduk semula? Saya kena ulangi wuduk saya bila saya makan daging, roti dan daging. Apa Ibn Abbas jawab? Ni waihak. Waihak. Kalimah waihak ni boleh kalau kita nak terjemah semata-mata bahasa dengan arti celaka ke boleh. Sebab dia bahasa ni bahasa macam apa tak erti kata. Tua dah tak erti lagi. Misalnya. Tu makna waihak. Kasar nak buat tu. Tu waihak. Sebab tu dalam kitab ni dia semua waihak, celaka engkau. Apakah kena munasabah kah? Munasabah kah kena wudu? Sedangkan daging dengan roti itu kan makanan tayyibah, makanan yang baik. Kenapa nak perlu ambil wuduk? Berkumur sudahlah, salah begitu. Tidak membatalkan wuduk makan daging. Itu pun tak tahu. Apa ni masalah begitulah bahasa itu mana waihak. Tidak salah. Jadi anak murid pun jangan mudah terasa hati bila kalau guru sebut
Itulah usaha mari kelas, mari tidur. Lepas tu dah lah banyak tak mari. Kalau mari pun tidur. Misal tok guru ngepek no. Misalnya guru tu ngepek lah kita kata. Jangan terasa. Anak murid ni gitu. Sebab kalau kita perhatikan zaman Nabi sendiri pun sahabat-sahabat ada yang dia kasar cakap. Nampak macam mana? Jadi kita kena fahamlah kelemahan. Sebab tu di sini Nabi nak mengajar kita kena tengok sisi baik. Ingat saya sebut sebelum ni kan, seorang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, dia mengadu hal, dia nak bercerai. Sebab isteri dia ni adalah dia tak suka dengan perangai isteri dia begini. Dia sebut keburukan isteri dia di hadapan Nabi SAW. Nabi dengar. Bila habis tu Nabi tanya dia, aku nak tanya engkau, tak ada cuba-cuba engkau senarai kebaikan suami isteri engkau. Tadi dia sebut keburukan, adalah beberapa keburukan isteri dia. Bila dia sebut tu Nabi kata, cuba kamu sebut pada aku kebaikan isteri kamu. Sahabat tu kata, banyaklah baiknya. Kalau nak sebut yang baik tu memang banyaklah. Jadi dia sebut yang buruk tu tak habis pun 10 jari tu. Bila Nabi suruh sebut yang banyak, dia tak boleh sebut. Dia kata, kalau yang baik tu memang banyaklah. Nabi kata, kalau begitu kamu tak boleh bercerai, tak sesuai. Maknanya isteri kamu ni baik, cuma ada kekurangan dia tu, itu biasa. Tak ada orang yang lengkap sempurna, tidak ada. Kamu raikanlah, kamu lihat sisi baik dia. Setakat tu ya Nabi sebut, kalau saya tambah, saya tambah begini tak? Kalau kita nak tambah lah. Kalau isterimu sebut keburukanmu, rasa sekejap hari tak habis lagi. Kita boleh kata. Mana kalau kita biar isteri kita sebut keburukan kita, banyak aja. Silap-silap boleh banyak kita. Jadi Nabi nak mendidik kita supaya kita kena sabar. Perceraian ni ialah walaupun hadis ni hadis yang setengah ulama kata hadis ni dhaif, abghadul halal indallah at-talaq, memang hadis ni dhaif, tapi ulama kata makna dia tu bagus. Ulama terima makna, cuma riwayat sanad dia tu. Sebab tu setengah-setengah ulama dia masukkan dalam kitab kalau perbincangan tentang perceraian. Sebab Islam ni dia kalau boleh nak elakkan berlaku perceraian, kalau boleh, kecuali sudah tidak ada dah, kita kata ruang untuk hidup bersama, maka jalan penyelesaiannya melalui perceraian. Tapi seboleh-boleh elak. Sebab tu hadis tu kata perkara yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi hadis tu tidak dhaif lah. Hadis tu dhaif. Tapi ulama kata makna dia sesuai dengan ruh syariat, kehendak syariat. Sebab banyak, kalau kita perhatikan hadis Nabi, banyak Nabi cuba supaya tidak berlaku perceraian. Banyak. Jadi bila Nabi sebut itu, tak jadilah bercerai. Sebab tu kena ingatlah. Baik. Jadi daripada hadis ini, sebelum Ibnu Abbas menjawab pertanyaan lelaki ini, bolehkah, perlukah saya berwuduk jikalau saya makan roti, daging dan sebagainya lah. Sebelum Ibnu Abbas jawab, boleh, tidak jadi masalah, kerana makanan kamu itu makanan yang thayyibat, tidak bau. Kalau bau busuk pun hanya berkomor ya. Misalnya kita makan durian atau makan petai, kita kata dah, mulut berbau, tak perlu berwuduk, cuma gosok gigi lah, bersihkan ruangan mulut. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Cumanya Ibn Abbas ni, dia sebelum dia jawab, dia kata dulu waihak. Itu yang Imam Bukhari bawa ke hadis. Waihak ni mana? Kalau kita nak terjemah secara umum, biasanya celaka engkau ni, apa ni, teruk sungguh engkau ni. Perkara itu pun tanya, bahasa tak erti. Contohnya dia ngepek ni, payah nak ubah bahasa, kena Kelantan juga ni. Bahasa tak erti. Nampak tak erti lagi, masalah begitu. Tapi jangan kata begitu. Tapi Ibnu Abbas ni sebab dia sahabat, orang besar, dia kata begitu tu, maknanya anak murid tak terasa lah. Tapi semata-mata kata begitu, ialah walaupun tidak digalakkan, tetapi janganlah kita hukum seolah-olah kita tu, aku tak mau dah belajar dengan ustaz, kasar bahasa dia. Jangan begitu. Sebab apa? Saya sebut guru saya tadi, kalau nak kira lah, ada sahabat saya tu memang dia nak berhenti mengaji Al-Quran. Sebab itu guru ni mulut kasar sangat bahasa dia. Saya kata pada dia, kalau kita berhenti, tak ada dah kita nak cari guru seperti dia. Anak dia Bukhari, anak dia PhD, mana dia ni orang cerdik. Memang dia ingat muka surat, dia ingat lagi Quran. Muka surat dia ingat.
Ada berlaku kes tu, sahabat saya tu telah hari tu dia punya angin kuat sikit masuk, dia buka pintu, angin kuat tu jadi tertutup Quran dia. Dia pun tak jumpa cari muka surat. Tu ayah ni sebut buka muka surat tu. Dia boleh sebut muka surat tu. Aku ingat dia kata muka surat. Apa dia je ni bahasa dia begitu. Saya kata mujud tak kata kera kata hari ni. Mujud tak kata kera ingat muka surat. Al kata begitu berat. Tapi tak akan kata gitu. Muka dia ingat muka surat. Kalau dia kata gitu, maknanya sebab dia kata dia kera tu. Tapi kau mana pun dia sebut aku ingat apa. Dia kata aku tua dia ingat aku. Dia ngepek 2-3 saat situ. Tapi dia ingat. Bukan sekali, beberapa kali. Bila orang ni baca, tiba-tiba Quran tu dia punya balik tertutup kan, dia boleh sebut muka surat apa-apa. Sebab dia hidup puluhan tahun dah dengar Quran. Dia hafal Quran. Itu hadiah. Jadi kita kena rakyat. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang jenis mulut laser dia, kita kena timbang. Tengok sudut baik dia macam mana. Kita ambil, kita rakyat. Itu cara Nabi. Sebab kalau nak kira ni zaman Nabi, setengah-setengah sahabat tu, kita kata kalau kita tengok perangai tu, bukan semuanya baik seperti Sayyidina Abu Bakar belaka, tidak. Siapa ada seorang sahabat Nabi tu, dalam riwayat Bukhari juga, dia pergi sentuh tetek perempuan. Macam mana dia tak nak kawal perasaan nafsu dia tu, dia tengok perempuan tu, dia pergi sentuh tetek perempuan tu. Lepas tu dia lari. Oh, kita kata tolong nan. Kalau zaman kita cari rumah dah nah. Tapi dia balik tu dia macam dia tak boleh tidur lah, dia menyesal. Dia pun pergi jumpa Nabi. Ni sahabat. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, halaktu. Rosak saya, binasa saya, mati saya, celaka saya. Rasulullah kata, kenapa kamu kata kepada diri kamu begitu? Dia kata, saya telah buat kesalahan besar. Saya telah sentuh tempat yang sensitif lah kepada perempuan. Bukan sentuh kepala bahu tu, sentuh di kita atas payu dahara dia. Neraka saya. Siapa dia sebut begitu? Neraka saya. Nabi panggil dia. Nabi kata pergi ambil wudu. Dia pun ambil wudu. Bila ambil wudu, Nabi suruh dia salat 2 rakaat. Lepas tu Nabi nasihat dia, lain kali jangan buat. Nabi nasihat pada dia. Jadi Nabi sebut bahawa bila dia bertaubat, sebab perkara tu dia buat sekali ya, bukan kata tiap-tiap hari Jumaat buat begitu, tidak. Sekali ya, bukan kebiasaan dia. Jadi kesalahan itu tidak disengaja, boleh berlaku gitu. Nabi suruh dia bertaubat. Gitu saja disebut. Lepas tu Nabi kaunseling selepas dia salat 2 rakaat, Nabi kaunseling dia. Daripada hadis itu ulama buat kesimpulan bahawa seseorang yang buat kesalahan ni, mana dia wajib bertaubat. Kita bagi laluan insya-Allah. Selepas ni saya ambil satu hadis ni.
Baik, hadis yang saya baca tadi, hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, antara kesimpulan yang dibuat oleh ulama daripada hadis ini bahawa apabila kita makan sesuatu makanan, tak kira makan atau apa, ni saya sebut ni dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab kalau dalam setengah mazhab, kalau makan daging unta tu dia ada khilaf di kalangan ulama. Himar kampung misalnya, ada khilaf. Tetapi kalau mengikut jumhur, dia kata tidak menjadi masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita tidak jadi masalah. Maka daging kambing ke apa, itu hanya perlu berkumur sahaja, tidak perlu mengambil wudu semula. Walaupun ada setengah ulama dalam beberapa mazhab lain lah, ataupun pandangan ulama secara umum kita mengambil kira semua. Mana ada yang mengatakan, tapi pendapat itu bukan majoriti, agak-agak kecil lah dia punya bilangan, yang mengatakan kalau daging unta tu kena ambil wuduk semula, kalau himar kampung ambil wuduk semula. Ada yang sebut gitu. Tapi ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat gitu. Cuma kenapa Nabi sebut gitu? Sebab hadis tu jelas sebut gitu, tak boleh. Setengah ulama sebut sebenarnya itu peringkat awal. Peringkat awal Nabi dalam proses mendidik masyarakat supaya bila nak salat mereka kena jaga. Dah ambil salat dah ambil wuduk nak salat, tiba-tiba makan lagi. Nabi suruh jaga. Sebab kadang-kadang dengan sebab kita makan makanan tertentu yang baunya kuat, ataupun daging mungkin terlekat celah-celah gigi, dia tidak cukup sekadar berkumur. Itu maksudnya. Berkumur dah tapi dah makan daging, dah tahu dah nak lagi salat, dah lah ambil wuduk, makan pula. Sepatut makan dulu lah, patut gosok gigi. Kalau daging kalau ada lekat berkumur pun tak hilang daging terlekat di celah gigi. Jadi ketika salat dia akan mengganggu tu. Lidah duk main-main dalam mulut, tak boleh. Atau guna jari pula. Waktu salat dia tidak boleh begitu. Kalau dalam riwayat Nasa'i tu, dalam beberapa hadis, misalnya Nabi sebut berkenaan dengan hadis seseorang yang misalnya baju dia longgar. Baju dia longgar, Nabi suruh dia kancing di sini. Baju dia longgar ni, dia besar, dia punya ni saiz dia besar ni. Apa ni kita panggil ni, belahan dia ni besar. Di bahagian tekun. Nabi suruh kancing. Sebab apa? Takut akan mengganggu ketika salat. Ketika salat aku duduk pegang. Sebab apa? Takut ternampak aurat dia sendiri. Nikis orang yang pakai sehelai baju sahaja sah, tapi dia kena jaga. Ataupun ada sahabat Nabi yang terlalu miskin, hanya ada satu helai pakaian. Jadi kepala bahu ni pun tidak boleh ditutupi, tak tertutup. Mana kalau dia angkat nak tutup perut ni boleh lagi. Kalau nak tutup, kita kata tetek ni, boleh menyebabkan jadi terlalu singkat atas daripada paha tu lagi. Jadi terpaksa dia ikat di bawah perkemas lah. Mana terdedahlah kepala bahu. Ada siapa miskin. Kenapa Nabi sebut gitu? Dia panggil ittizar, dalam istilah dia panggil ittizar, supaya ketika solat tu kita tidak sibuk. Misalnya kita contoh ni, misalnya kita spek, kita ada setelah kita ni, ataupun telefon, kita letak awal-awal lagi. Spek kalau kita letak ataupun apa sajalah awal-awal, supaya ketika solat tidak banyak pergerakan. Itu yang dimaksudkan. Ni ketika solat tu nak pecah spek, ketika solat tu nak mati telefon. Jadi menyebabkan jadi banyak berlaku perbuatan semasa salat. Walaupun tidak sampai peringkat batal, tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, 3 kali pergerakan anggota besar dia boleh menjejaskan solat sehingga boleh jadi batal. Kalau kita ambil pendapat yang kata tidak batal pun, tapi dia makruh paling kurang, dan kalau berterus saya buat begitu, dia boleh mengurangkan kualiti salat. Ni kalau kita pakai jumhur kata tidak batal, tapi hukum mana
tak baik. Ni misalnya kepiah kita atau sokok, angkat awal-awal lagi lah. Ni kalau duduk sini ketika nak sujud baru angkat, jadi banyak pergerakan. Tu. Jadi kena jaga sebab solat ini sahabat Nabi sebut, dia kata Nabi ni bila solat ni Nabi tak bergerak. Sehingga sahabat Nabi solat daripada pasir tu burung hingga di kepala, hingga ke tiang, sebab dia tak bergerak. Itu sifat solat Nabi. Sebab itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Kena jaga. Kena jaga. Baik, saya setakat itulah dulu sebab ni hadis selepas ni tu agak panjang ya. Rasa tak sempat lah kalau kita nak bincang. Sebab hadis ni dia perlu huraian yang agak detail juga. Kalau tidak kita tak akan faham juga kan. Dia berkait dengan beberapa perkara. Ini saya bincang dalam sesi yang akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.